Shalom Ii yang terkasih di dalam Tuhan. 姐妹们，你们好，大家好。 Gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? 今天我们怎么样？都好吗？ Nah, hari ini kita akan kembali beribadah. Sebelumnya, mari kita mengangkat satu pujian, judulnya Won't Give Up. 还没开始之前，我们的这个姐妹会，我们来唱一首歌，就是奔跑不放弃。 Pujian ini sangat indah, menceritakan di tengah kondisi apapun ada Tuhan bersama dengan kita. 这首歌非常的美妙，是新歌，它的意思叫我们无论在什么状况之下，我们都不放弃。 Itulah yang membuat kita tidak menyerah menghadapi berbagai kesulitan yang ada. 这就让我们在什么环境之下、什么状况之下，我们都不妥协、不放弃。 Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. 我们一起来，假如会唱的话，一起来唱。 姐妹们，我们开始预备心，我们今天要听今天的讲。 Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. 姐妹们，下午好。 Ya, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. 还没听到之前，我们来说一个祷告。 Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kami saat ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami boleh belajar untuk menempatkan Tuhan di dalam posisi yang pertama, di dalam hati dan pikiran kami. Pimpin waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya saudara, mari kita sama-sama membuka di dalam Kitab Keluaran pasal 20 ayat 1-5. 姐妹们，今天我们的讲题是从出埃及记第20章第1到第5节。 Saya membacakan ayat 1-3 dalam bahasa Indonesia, lalu 4 dan 5 dilanjutkan oleh Iya. Nah, yuk. Judulnya adalah ke-10 firman. Ayat yang pertama, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的百物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是忌邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父之子直到3、4代。 Ya, saudari, kitab Keluaran pasal 20 adalah hal-hal yang diucapkan Tuhan secara langsung kepada Musa di atas Gunung Sinai. 姐妹们，这个话语是耶稣，是神直接向从埃及出来的，跟摩西直接说的话。 Dengan judul ke-10 firman, firman ini diucapkan Allah bagi umat Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. 它的标题就是10条诫命，就是为刚刚从埃及出来的以色列民所说的。 Ayat
kita baca adalah ayat yang dikenal sebagai hukum yang pertama. 刚才我们读的经节，就是我们晓得它是第一条的诫命。 Hukum yang pertama ini adalah kunci utama untuk melakukan hukum-hukum yang selanjutnya. 这一条第一条诫命就是一个钥匙，让我们可以继续走下去那9条的诫命。 Karena hukum ini berkaitan langsung dengan hati dan pikiran bangsa Israel. 因为这条诫命关乎到密切的关系跟所有以色列民的心思意念。 Hukum ini mengatur bagaimana Israel harus memandang dan memposisikan Allah di dalam hati dan pikiran mereka. 这里所说到的就是看以色列民怎么样把神在他们的心思意念时放在什么位置上，是不是唯一的神？ Jika mereka gagal melakukan hukum yang pertama ini, maka mereka tidak akan berhasil melakukan hukum yang kedua sampai hukum yang ke-10. 假如他们不能够遵行这一条第一条的诫命，那接下来第2到第9条是不可能进行下去的。 Sama seperti kita hari ini, 就好像我们今天， kalau hari ini kita gagal menempatkan Allah di posisi yang utama dalam hati dan pikiran kita, 假如今天我们同样的不把神在我们的心思意念里面让他居首位的话， maka kita juga akan gagal melakukan hukum yang kedua sampai hukum yang ke-10. 我们也不能够遵行这第2条到第9条的诫命了。 Saudara, kalau kita amati hukum yang utama ini adalah bagian yang paling sulit dilakukan oleh bangsa Israel. 姐妹们，这第1条诫命是以色列民是非常难进行遵行的诫命来的。 Bolak-balik kita lihat mereka jatuh di dalam penyembahan berhala. 他们不断的跌入拜偶像的罪中。 Bolak-balik mereka membangun patung dan sujud menyembah kepada patung tersebut. 他们反反复复的制造这个偶像，然后跪拜这些偶像。 Sangat sulit bagi Israel ternyata untuk menempatkan Allah satu-satunya di dalam hati dan pikiran mereka. 对以色列民来说，很难单单只把神当成他们唯一的神，把他在他们心中放成是居首位的神。 Ini bukan berarti Allah itu tidak ada di dalam hati dan pikiran mereka. 这不意味说以色列民心中没有神。 Allah ada di dalam hati dan pikiran mereka, tetapi ada juga ilah-ilah lain di dalam hati mereka. 神确实在他们心思意念里面存在，但是在他们内心里面还有其他的位置，为其他的神而准备的。 Ilah-ilah yang bersarang di dalam hati dan pikiran orang Israel. 这些偶像在他们心里面的位置， Ilah-ilah ini menggerogoti rasa percaya orang Israel kepada Allah. 慢慢的把把神的位置挪去了。 Dan ilah-ilah ini terus berjuang untuk menyingkirkan Allah dari hati dan pikiran orang Israel. 这些偶像的位置常常设法的把神的位置挪开了，或者让它消失了。 Saat kita melihat kehidupan orang Israel, mungkin kita bertanya-tanya di dalam pikiran kita, kenapa susah banget sih untuk menempatkan Allah sebagai yang pertama? 当我们看以色列民的生活的时候，我们自己会自问：为什么这些以色列民这么难的把神当成他们唯一的神，或者在他们心思意念里面把神居首位呢？ Di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 40 dituliskan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. 在出埃及记第12章里，这里记载以色列民在埃及地居住了430年。 Mari kita membayangkan 430 tahun mereka hidup bersama bangsa yang menyembah berhala. 我们可以想象430年这么长的时间，他们居住在拜偶像的民族当中。 Mesir adalah sebuah kota yang memiliki banyak sekali penyembahan berhala. 古埃及是一个非常多神很多偶像的， Untuk segala hal ada dewanya. 所有的事都有他们的神。 Catatan sejarah membuktikan bahwa Mesir adalah bangsa kuno yang paling super maju. 这里历史记载，古埃及是非常进步的一个民族来的。
Dan untuk segala keberhasilan dan kemajuan ini, bangsa Mesir percaya ada dewa yang menyertai mereka. 为着这些他们的进步、他们的成功，他们相信有那些神在保护他们，是他们所敬拜的神来的。 Kemakmuran, keberhasilan, kekayaan, kepintaran, kesehatan, kesuburan, semua ada dewanya. 这些富贵、财富、聪明，可能是健康，都有他们的神在那里保护着他们，供应他们。 Kalau mau subur, sembah dewa yang ini. 假如你要地土肥沃，你可以敬拜这个神； Kalau mau pintar, sembah dewa yang ini. 你要聪明，你就拜那个神； Kalau urusan kemakmuran, kesehatan, sembah dewa yang ini. 假如你要丰盛的话，或者是你要健康，你又拜这个神，又拜那个神。 Inilah yang disaksikan bangsa Israel selama 430 tahun. 这就是以色列民所看到整整430年的状况。 Sehingga sulit bagi mereka untuk percaya bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak dipercaya. 所以让他们很难信靠、相信，可以只有一个独一的神而已。 Dan hanya ada satu Allah yang cukup untuk memelihara kehidupan bangsa Israel. 换句话来说，很难相信唯有独一的神可以保守看顾他们的生活。 Bagi Israel, di dalam pikiran mereka harus ada Allah lain. 在他们的思想当中，他们想应该还要有其他的神吧， Supaya mereka bisa sukses dan makmur. 让他们可以成功，也可以富贵。 Nah saudara, inilah yang menyebabkan Israel begitu sulit untuk menempatkan Allah sebagai satu-satunya. 所以这件事让以色列民很难把神当成他们是唯一的神、居首位的神。 Tetapi bukankah hari ini kita juga mengalami kesulitan yang sama dengan bangsa Israel? 姐妹们，今天我们的状况跟以色列民是一样的。 Hari ini kita tidak membangun dan menyembah sebuah patung. 今天我们没有制造一个偶像来敬拜他， Kita tidak menyembah Allah lain. 我们也没有敬拜其他的神， Kita hanya beribadah di gereja dan berdoa kepada Tuhan. 我们只单单在教会里做崇拜会，而且我们只单单向神祷告而已。 Kita bukanlah penyembah berhala. 我们不是拜偶像的人， Namun kita perlu memahami lebih dalam apakah sesungguhnya penyembahan berhala itu. 但是姐妹们，我们要切实的明白什么叫做拜偶像。 Penyembahan berhala adalah ketika kita gagal memposisikan Allah sebagai satu-satunya di dalam hati dan pikiran kita. 拜偶像意味着我们失败的把神在我们的心思意念里面把它居首位。 Penyembahan berhala adalah ketika kita gagal percaya bahwa Allah satu-satunya yang cukup untuk hidup kita. 拜偶像也意味着我们不能相信唯一的神能够供应我们的生活。 Apa yang membuat kita gagal menempatkan Allah sebagai satu-satunya? 是什么理由让我们不能把神居首位呢？ Apa yang membuat kita bisa gagal untuk percaya kepada Allah bahwa Allah itu cukup untuk kita? 是什么理由让我们不能相信神能够赋予我们、保守我们呢？ Ternyata penyebabnya adalah kekhawatiran, ketakutan, dan ketidakpercayaan. 原来它的原因就是挂虑、害怕，还有不信。 Mari kita melihat ini dari pengalaman bangsa Israel. 让我们从这些以色列民的经历当中，我们可以看到， Waktu Israel keluar dari Mesir, Alkitab seringkali mencatat jika Israel mulai merasakan takut dan khawatir, mereka membangun patung berhala. 我们可以从圣经里面看到，当以色列民觉得不安全的时候，他们就开始制造一个偶像来敬拜。 Khawatir dan takut karena Musa tidak kunjung turun dari Gunung Sinai, mereka membangun berhala. 当他们看到摩西在西乃山这么久还不下来，他们自己就制造了一个牛犊来敬拜。 Tidak percaya bahwa Allah mampu memberikan kemenangan, maka mereka menyembah berhala yang disembah oleh musuh. 他们不能相信耶和华可以给他们在这场的战争里得胜，他们也同样敬拜其他民族的神。 Ternyata hal ini sama dengan masalah yang dialami orang Kristen hari ini. 这件事跟我们现在的基督徒很多是相似的。 Kita percaya dan berdoa kepada Tuhan, 我们向神祈祷，我们向神祈求， tapi kita juga punya ilah cadangan di dalam hati dan pikiran kita.
在我们心思意念里面，我们还有备用的神，就好像汽车有备胎这样。 Ketika kekhawatiran dan ketakutan mendesak pikiran kita, 当我们心里面有挂虑、有害怕的时候， kita lebih dulu memikirkan ilah cadangan ini. 我们开始先想到我们内心里面备用的那个神， Entah itu uang, 可能是钱， saudara, 可能是我们亲朋戚友， pertolongan orang lain, 其他人的帮助， pertolongan di luar Tuhan. 就是这些帮助是从神以外而来的。 Jika kita melihat hati kita, 假如我们自己审查自己的心意的时候， seringkali andalan utama kita itu bukanlah Tuhan. 我们所依靠的常常不是神。 Seringkali yang pertama kali kita cari ketika kekhawatiran dan ketakutan menyesah pikiran kita bukanlah Tuhan. 当我们挂虑、担心的时候，我们心里非常烦躁的时候，我们不是找我们唯一的神。 Seringkali yang kita cari adalah hal-hal yang ada di dalam dunia ini yang masuk akal menurut pikiran kita. 我们常常找的就是在我们逻辑里面我们可以接受的许多的理由或者其他的帮助。 Ini artinya apa, Bapak Ibu? 这意味着什么呢？我们的弟兄姊妹们， Artinya adalah kita telah gagal menempatkan Allah sebagai yang pertama di dalam hati dan pikiran kita. 这意味着我们在我们的心思意念从来没有把神居首位。 Kita percaya dan berdoa kepada Tuhan, 我们试着向神祈求祷告， tetapi kita tidak 100% meyakini pertolongan Tuhan. 但是我们不是100%来相信神的帮助一定临到我们。 Saudara, waktu saya kuliah di sekolah teologi, 而姐妹们，当传道在神学院里深造的时候， ada masa di mana keuangan keluarga saya mengalami begitu banyak kesulitan. 当时他们的这个经济状况非常的糟糕， Panen selalu gagal dan tidak ada keuntungan sama sekali. 收成失败了，而且没有得到什么利益。 Sampai-sampai biaya kuliah saya harus ditunda 3 bulan. 直到传道的这个学费被拖欠了3个月。 Singkat cerita, waktu sudah mau memasuki semester yang baru, 而长话短说，当要进到新的学期以前， seluruh tunggakan harus dilunasi. 所有这些拖欠的一定要还清。 Jika tidak, maka tidak bisa maju ke semester selanjutnya. 假如不还清的话，你不能够进到下一个学期。 Semakin dekat tanggal jatuh tempo untuk melunasi pembayaran, 越靠近要偿还这个拖欠的学费的日期， saya semakin takut dan khawatir. 我特别的觉得特别的担心，特别的挂虑。 Padahal sudah dari kecil percaya bahwa Tuhan mampu menolong. 其实从小我都知道神一定帮助我。 Secara jujur saya tahu bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat. 诚实来说，我切实的相信神的帮助从来没有迟延过。 Tuhan mampu membuka jalan. 神可以为我打开许多的道路。 Namun ternyata di dalam hati dan pikiran saya bukan Tuhan yang satu-satunya pertolongan yang saya harapkan. 原来在我的心思意念里面，神不是唯一可以帮助我的那一位神。 Saya mulai memikirkan apa yang bisa saya jual untuk membayar biaya kuliah ini. 我开始想其他的办法，比如我要卖我的这个电脑。 Lalu saya berpikir uang siapa yang bisa saya pinjam untuk menutupi biaya kuliah ini. 我又想，我可以向谁借这笔款来还我的这个拖欠的学费。 Saat semua buntu dan tidak ada jalan, bukannya berdoa dan beriman pada Tuhan, 当所有的路都好像堵塞了，没有出路的时候，我不是说先祈求、祷告，以信心来仰望神。 saya malah marah dan mempertanyakan Tuhan. 我反过来是生气，我又反问神说： Katanya Tuhan akan menyertai saya, tetapi kenapa hari ini saya mengalami hal demikian? 我就问神啊，你说你会与我同在，你会保护我，今天为什么没有看到什么出路呢？ Sehari sebelum jadwal pembayaran, 偿还这个学费的前一天， saya telepon papa saya dan saya bilang, 我就打电话给我的父亲说：爸爸， kalau saya tidak bisa lanjut semester depan, ya papa terima saja. Bukan karena saya tidak baik, tapi karena kita kekurangan biaya. 我已经实话了，假如我不能够进到下个学期，爸爸你就接受吧。不是我不够好，只是我找不到这笔钱来偿还这个拖欠的学费。
Papa saya bilang kita doakan saja, nanti Tuhan akan buka jalan. 我的爸爸告诉我们一起为这件事祷告，神一定为我们预备道路。 Besok jam 12 siang uang pembayaran saya harus sudah masuk ke pihak kampus. 明天12点，我的学费一定要在学校里还清。 Sampai jam 9 pagi saya belum tahu bagaimana caranya untuk membayar. 到早上9点，我还不晓得这笔钱到底会从哪里来。 Tapi kira-kira jam 10 pagi, papa saya telepon. 但是10点的时候，我父亲都打电话来， Dan dia bilang, berapa nomor rekening kamu, berapa jumlah bayaran yang harus dilunasi, ayo kita lunasi. 我的爸爸就问我你的户口账号，然后什么？现在我就把这个款项寄给你。 Saya bertanya sama bapak saya, papa pinjam duit dari mana? 我就问我的父亲说：“爸爸，你从哪里借这笔款项？” Bapak saya bilang tadi ada seseorang yang antar uang ke papa. 他就说，我的父亲说，刚才有一个人把这笔钱送来了。 Lalu saya tanya siapa yang antar uang itu? 我又问是谁把钱送来呢？ Papa saya bilang dia adalah orang yang dulu menipu papa. Tadi datang kasih uang, dia bayar semua uang yang dulu dia bawa kabur. 就是有一个人以前他欺骗了你的爸爸，然后现在他把这笔款项完全都偿还了。 Saudara, akhirnya saya bisa melunasi tunggakan uang sekolah saya. 弟兄姊妹们，结果我可以把这笔学费还清了。 Saudara, rasanya hingga hari ini kejadian itu masih sangat tidak masuk akal. 姐妹们，直到今天这件事情看起来是非常不能够我们可以接受的， Tetapi itulah pertolongan Tuhan. 但是这就是神的帮助， Tidak pernah terlambat. 从来没有迟延过， Dan Tuhan tidak pernah gagal untuk menolong umatnya. 而且神从来没有失败的帮助他的子民。 Kita menyaksikan bagaimana Allah tidak pernah gagal menolong Israel, bukan? 我们可以看到神从来没有失败的帮助拯救以色列民。 Maka sesungguhnya Allah lah yang paling layak menempatkan posisi pertama di dalam hati dan pikiran kita. 所以神应该在我们的心思意念里面是居首位的， Karena dia paling mengenal dan mengerti kita. 因为他最了解我们，他最明白我们的状况， Dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. 他从来不迟延的帮助我们。 Dia adalah satu-satunya yang layak kita percayai. 他是唯一我们所应该依靠仰望神， Hanya Kristus cukup untuk kita. 只有基督对我们来说已经足够了。 Kekhawatiran dan ketakutan seharusnya tidak membuat kita menurunkan Allah dari tahtanya. 这个挂虑担忧不应该把我们在心里的神的位置把它降低下来， Karena kita adalah orang yang sudah mengalami pertolongan Tuhan. 因为我们自己已经经历了神的帮助， Dan Allah sudah membuktikan bagaimana dia mampu menolong dan mengasihi kita. 而且神也已经让我们看到他怎么样能够有能力的帮助我们。 Terlebih bukti kasih Kristus di kayu salib. 特别是主耶稣基督在十字架上的证明， Bukankah itu bukti paling besar dari cinta Allah untuk kita? 这不是主对我们最大爱的证明吗？ Bukti cinta inilah yang membuat Kristus layak ada di dalam hati dan pikiran kita sebagai yang satu-satunya. 这个证据应该让我们把神在我们的心思意念里面居首位，而且是唯一的神。 Tidak ada satu hal pun di dalam dunia ini yang layak, yang sepadan dengan Kristus. 在世界上没有什么事情是可以与神相提并论的。 Hal-hal duniawi sekalipun memikat, tetapi mereka tidak layak untuk ada di dalam hati dan pikiran kita. 世界上很多事情可能会捆绑我们，但是不可能让我们把神的地位降低。 Apalagi kalau sampai mengambil posisi Kristus. 何况是我们把神的荣耀夺去了。 Mari kita sama-sama belajar menempatkan Kristus 让我们继续的学习怎么样把神放在什么位置上， di dalam posisi utama di dalam hati dan pikiran kita. 就是在我们心思意念里面应该是居首，一定要居首位的。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们一起结束今天的讲题，我们来祷告。
亲爱的父阿爸上帝啊，感谢你，让我们今天可以学习到以色列民怎么样的经历了神的保守看顾。虽然他们看到了很多不应该、不可以学习的，但是在日常生活当中，就好像我们一样，不把神居首位，也不把神当成是唯一我们可以帮助看顾我们的神。主啊，求你帮助我们，让我们在日常生活当中，常常不是听到，而是能够行道的人。虽然很难，但是我们有主在我们心中，有圣灵保惠师会帮助我们。而且在这个新的一个星期里面，我们把我们的生活全然仰望，求神保守看顾，让姐妹们的家人们、姐妹们自己都有健康的身体、活泼的灵命，来一致的跟随主。主啊，感谢你这样的把我们所有的人托在你手里，向你说声感恩了。奉靠耶稣生命祈求的，阿门。